sekalian dikasih Tuhan, ada data dari WHO, itu Organisasi Kesehatan Dunia tahun 2016 berkata bahwa stres dan kesedihan adalah penyakit yang paling menular, yang paling berbahaya bagi manusia di abad 21 ini. 亲爱的弟兄姐妹，在这个世界卫生组织在2016年的时候有一项的研究，就是在这个21世纪呢，这个压力和这个悲伤是一个非常传染的一个疾病。 Jadi stres atau sedih, saudara, itu sebetulnya adalah penyakit yang menular loh, ya menular kepada orang-orang di sekitar kita. 所以的压力呢，是一个能够传染给我们四周围的人的一种病。 Itu artinya sebahagia atau segembira, sehappy apapun suasana hati kita, tetapi jika ada orang dekat kepada kita, yaitu teman atau keluarga, mengalami musibah, saudara, mengalami masalah, dan itu diceritakan kepada kita, maka seketika itu juga suasana sukacita dalam hati kita itu hilang, dan kita ikut turut di dalam kesedihan dan di dalam stres yang dialami oleh orang-orang dekat kita. 如果呢，有一个人呢，把他们的痛苦、他们的压力，告诉我们的时候呢，虽然我们是如何的高兴或者快乐的情形之下，或者喜乐之下，可是当有其他的人把他们的痛苦，他们的遭遇告诉我们的时候呢，我们也会跟着他们所遭遇的，也是会感到一个痛苦。 Suatu kali kami berlibur dengan keluarga. 有一次呢，我跟家人度假的时候， Lalu di tengah-tengah liburan yang menyenangkan itu, saudara mendapat telepon. 就在我们度假的时候呢，我们就是接到了一通电话， Dari jemaat yang mengatakan dia masuk rumah sakit dan minta didoakan. 就是有一位会友他告诉我说他进医院，让我为他祷告。 Nah, saudara, seketika pikiran dan perasaan saya juga masuk di dalam masalah yang sedang dihadapi tersebut. 所以呢，在那个时候呢，我的这个情绪，我的这个思想就进入了他的状况，就是他在生病的这个状况。 Maka sisa liburan itu tentu sudah tidak begitu menyenangkan lagi. 所以呢，我们剩下的这个度假的日子呢，就是没有之前的过得那么的快乐了。 Saudara sekalian, stres dan kesedihan itu adalah sesuatu yang menular dan itu adalah sebuah penyakit bagi manusia di abad ke-21 ini. 弟兄姐妹，这个压力和这个悲伤呢，是能够传染的一个情况，一个病。所以呢，这是遭受到这个活在21世纪的人们。 Saudara, masuk tahun 2025 banyak orang berkata ini bukan tahun yang mudah. 弟兄姐妹，我们进入2025年，很多人说，我们这一年不是一个很容易的一年。 Saudara, kita mesti menyadari kita hidup di dalam sebuah situasi yang sungguh tidak mudah sekali. 弟兄姐妹，我们是活在一个非常不容易、不简单的一个环境里面。 Dari ekonomi baik internasional maupun nasional di Indonesia, saudara, kita sedang mengalami sebuah tantangan ekonomi yang berat. 从这个国际的角度，或者从这个印尼全国的角度来看的话，我们是面临一个在经济方面非常沉重的一个情况。 Dan kalau saudara perhatikan, musibah demi musibah juga terjadi silih berganti. 我们也看到许多的灾难不断的这个连续的发生。 Insiden pesawat dari akhir tahun 2024 sampai hari ini terus terjadi, saudara. 这个飞机的这个失事呢，从这个去年年底到现在不断的连续的发生。 Peristiwa kebakaran baik di luar negeri sampai yang di kota Jakarta ini juga terus terjadi, saudara. 火灾呢，不断的在印尼有在几个地方都连续的发生了。 Dan waktu kita kumpul-kumpul keluarga Salcap Mei kemarin juga, saudara, kita juga mengalami juga banjir. 所以当我们这个前几天我们除夕的时候呢，我们在雅加达的人也经历了这个水灾。 Saudara, hal-hal seperti ini kalau kita pikirkan tentu akan merampas atau menghilangkan sukacita kita menghadapi memasuki tahun yang baru. 弟兄姐妹，如果我们想这些
困难的话呢，我们就是在进入这个2025年的时候，我们也许充满了非常的惧怕。 dapat membuat kita putus asa dan kita semakin apatis. Apakah yang akan terjadi di hari-hari ke depan kita? 我们会感到绝望、失望。我们到底在这个新的一年当中，我们会经历怎么样的事情？ Maka tema hari ini menjadi begitu penting sekali. 所以，我们今天早上的主题是非常的重要。 Bagaimana anak-anak Tuhan tetap dapat bersukacita, tetap memiliki pengharapan yang pasti di dalam Tuhan dalam menghadapi hari-hari ke depan kita. 在面对我们前面的日子，我们身为神的儿女，我们要如何来面临？ Sehingga kita bukan terdampak oleh stres dan kesedihan dari orang-orang lain. Sebaliknya, kita dapat memberikan kesaksian dan kekuatan dan kita menyebarkan kesaksian yang indah bagi orang-orang di sekitar kita. 在看到产生或者所发生许多的困难、痛苦的事件呢，让我们身为神的儿女呢，我们仍然活在一个充满信心、充满盼望的情况。 Maka kita kembali kepada firman Tuhan. 所以呢，我们要回到神的话语。 Saudara, kalau kita melihat ayat yang tadi kita baca dan konteks situasi jemaat Roma pada saat itu, surat ini adalah salah satu surat yang paling awal yang ditulis oleh Rasul Paulus untuk mengembalakan jemaat-jemaat yang ada di kota Roma. 弟兄姐妹，我们刚才所读的这个罗马书第12章，就是使徒保罗写的第一个书信，就是他要牧养这个在罗马的这个信徒。 Situasi jemaat di Roma itu adalah jemaat yang beragam sekali, saudara. 在这个罗马教会的信徒呢是多元化的， Tetapi mereka berkelompok-kelompok, berkomunitas-komunitas. 可是呢，他们呢有分了许多的这个派， Ada orang-orang percaya dari kalangan orang Yahudi. 所以呢，在信徒当中有一些是相信主的犹太人， Ada orang-orang percaya dari komunitas mereka adalah non-Yahudi, orang-orang Yunani dan semua orang-orang di luar yang tinggal di kota Roma. 有一些另外的就是他们非犹太人，他们是住在这个罗马城市的这些希利尼人或者其他的这个种族的 Dan 人， mereka mengalami berbagai-bagai masalah. 他们经历了许许多多的这个问题。 Semua komunitas orang percaya mula-mula itu mendapat tekanan dari pemerintah Roma. 他们这些群体呢，他们得到这个罗马的这帝国政府给他们的压力， Tetapi mereka juga dikucilkan dari komunitas-komunitas keluarga mereka. 他们也被他们的家人、他们的这个周遭的人所排斥。 Nah, di sisi lain lagi saudara, mereka yang dari orang-orang Yahudi, mereka belum tahu bagaimana sistem pengajaran kebenaran doktrin dasar dari iman Kristen ini. 那些犹太人呢，他们还没有真正的明白了解到这个基督教这个主要的这个教义。 Apakah menjadi Kristen masih melakukan hukum-hukum Taurat seperti apa yang mereka yakini selama ini? 他们身为基督徒，他们是不是还要例行他们所知道的这个犹太人的这些律法？ Maka masalah sunat menjadi penting sekali bagi mereka. 所以呢，这个受隔离对他们来说是非常重要。 Apakah kalau sebagai seorang Yahudi percaya Tuhan Yesus masih harus disunat? 他们身为犹太人，他们相信主之后，是不是他们还要接受这个隔离？ Atau orang non-Yahudi menjadi pengikut Kristus, apakah harus disunat? 然后非犹太人，他们成为基督徒，他们是不是也是要接受这个隔离？ Nah, bagi kelompok-kelompok komunitas orang-orang Yunani, saudara, mereka juga bingung terhadap pengajaran-pengajaran Kristen. 所以呢，对那群希腊人来说，他们对这个基督教的教义也有一些的不太了解。 Mereka mencampurkan konsep-konsep filsafat Yunani dan kepercayaan dewa-dewa kepada pengajaran kekristenan. 他们把他们之前所相信的这个希腊教的这个想法、这个哲学，就是掺在这个基督教的这个教义里面。 Disinilah Rasul Paulus merasa penting sekali untuk menulis sebuah surat pengembalaan kepada komunitas-komunitas umat percaya di kota Roma. 所以呢，使徒保罗他觉得他非常的需要就是把这个在牧养方面的这个书信写给这个罗马教会的信徒。 Maka kalau saudara membaca surat Roma dari pasal pertama sampai pasal 11, 如果我们读罗马书第1章到第11章，
itu isinya adalah pokok-pokok pengajaran doktrin dasar kebenaran firman Tuhan. 这里头所教导的就是基督教的这个主要的教义。 Ini adalah teologi dasar, saudara. Itu dalam pasal pertama sampai pasal yang ke-11. 所以第1章到第11章是讲到有关于基督教最基本的这个最基础的教义。 Bicara mengenai iman, bicara mengenai dosa, bicara mengenai penebusan dari Kristus, bicara mengenai anugerah pengudusan oleh Roh Kudus. Semua doktrin dasar diajarkan Rasul Paulus dari Roma pasal pertama sampai Roma pasal 11. 所以在罗马书第1章第11章是提到有关于信心，提到罪恶，有关于这个我们在基督里救赎之后所得到的这个被称义的恩典，和在这个圣灵当中被称圣的恩典。 Nah, tetapi mulai pasal ke-12 sampai seterusnya, 从这个然后从12章开始， Rasul Paulus memberikan aplikasi-aplikasi praktis apa yang harus jemaat-jemaat lakukan. 所以使徒保罗他是教导了如何在生活当中能够应行或者引用这个他所教导的这个神的话语。 Setelah mempelajari doktrin-doktrin dasar iman kebenaran firman Tuhan, 当他们学习了这个基督教的这个基本的这个主要的教义之后， dan sekarang apa yang harus dilakukan? 他们要怎么做？ Roma 12 ayat yang pertama Rasul Paulus mengatakan, oleh karena itu persembahkanlah dirimu sebagai persembahan yang kudus, yang hidup, yang tak bercacat celah di hadapan Tuhan. Karena itulah ibadahmu yang sejati. 所以在罗马书第12章第1节呢，这个使徒保罗是说你们要就是把你的生命献上，当作活祭，是在上帝面前是无瑕疵的，这就是你真正的这个敬拜。 Dan sampai ayat yang ke-12 dari Roma 12, Paulus juga harus memberikan jawaban terhadap masalah yang mereka sedang hadapi pada saat itu. 到罗马书12章12节呢，这个保罗他必须提到这个他们当时所面对的一些的问题。 Mereka sudah mengerti kebenaran firman Tuhan. 他们已经明白了解神的真理， Tapi kehidupan masih sulit yang mereka harus hadapi. 可是他们还必须面对他们生活中的种种的困难。 Maka Rasul Paulus berkata kepada mereka, tetap bersukacitalah di dalam pengharapan. 所以呢，使徒保罗对他们说：“你们在指望中要喜乐。” Inilah poin pertama yang perlu kita pelajari pada pagi hari ini, saudara. 所以呢，弟兄姐妹，今天早上我们要学习的第一点就是在这方面， Bersukacitalah di dalam pengharapan. 在指望中要喜乐。 Dasar sukacita dan pengharapan kita tentu hanya ada di dalam Tuhan Yesus Kristus. 我们的喜乐，我们的盼望是根据我们在基督耶稣里面。 Kita bersukacita karena kita tahu Allah begitu mengasihi dan mencintai kita. 我们喜乐是因为我们知道，上帝，我们的神是如此的爱我们。 Dan dia telah membuktikan cinta kasihnya itu dengan datang ke dalam dunia untuk menebus dosa saudara dan saya. 他就是来到这个世界上来救赎我们的罪，这就是证明。 Untuk memberikan nyawanya bagi saudara dan saya. 他把他的性命为我们牺牲， Dan melalui kematian dan kebangkitannya saudara. 透过他的死和他的复活， Ia telah menang mengatasi kematian. 他已经胜过死亡。 Dan ia akan datang kembali untuk kedua kalinya. Untuk membawa kita ke tempat di mana dia berada. 他会第二次再来接我们到他的地方，他那里去。 Ini dasar sukacita kita, saudara. 弟兄姐妹，这就是我们喜乐的根基， Ini pengharapan kita yang pasti. 这是我们很确定的一个盼望。 Bahwa hidup ini hanya sementara saja. 我们的生命是短暂的， Kita menantikan kehidupan yang lebih permai suatu saat nanti. 我们等待一个更荣耀的一个更美好的一个生命。 Dan Tuhan Yesus yang telah datang 2000 tahun yang lalu kurang lebih akan datang kembali untuk menjemput kita, untuk membawa kita ke tempat Dia. 2年前已经来到这个世界上的，他会再来把我们接到这个天上去。 Saudara, dunia meletakkan dasar sukacita yang semu, yang fana kepada kekayaan, kesuksesan, keberhasilan, dan seterusnya. 弟兄姐妹，这个世界上的人把他们的喜乐是根据于这个世界上那个很希望的、很虚假的一些的财富、一些的喜乐等等。
Karena hidup ini memang susah pada dasarnya. 我们知道生活本来是很艰难， Maka doa setiap umat manusia yang hidup dalam dunia ini, kalau ada tahun baru selalu didoakan kamu semakin makmur, kamu semakin kaya, kamu semakin berhasil, semakin sukses. 所以呢，当新年的时候呢，这个世界上的人的贺词都是但愿你在的新一年，你都能够成功，你都能够活出非常富贵的一些的生活。 Tapi itu semua artificial, itu adalah kenikmatan-kenikmatan untuk sekedar menyenangkan sesaat saudara. Sampai pada kematian datang, maka semuanya itu sia-sia. 可是那些是短暂的一些的虚假的，因为到了一个重点呢，这一切都消失的。 Tetapi saudara di dalam Tuhan Yesus Kristus kita tetap dapat bersuka cita walaupun keadaan, kesulitan, pergumulan, persoalan kita hadapi. 可是，在基督里，虽然我们经历许多的困难、许多的挣扎，我们仍然可以能够常常喜乐。 Karena kita tahu akhir hidup kita bukan pada saat kematian. 因为我们知道我们的重点呢，我们最重的一点不是当我们死的时候， Karena di dalam Kristus kita mengalami kehidupan yang kekal untuk selama-lamanya. 因为在基督里面，我们是能够享受到这个永远的这个生命。 Di dalam 1 Petrus pasal yang pertama ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-9. 在彼得前书第1章第8节、第9节， Firman Tuhan berkata, sekalipun kamu belum pernah melihat Dia, namun kamu mengasihi Dia, meskipun sekarang kamu tidak melihatnya, kamu percaya kepadanya dan bergembira dengan sukacita yang tak terkatakan dan penuh kemuliaan, karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu. 彼得前书1章8到9节，你们虽然没有见过他，却是爱他；如今虽不得见他，却因信他就有说不出来、满有荣光的大喜乐，并且得着你们信心的果效，就是灵魂的救恩。 Dengan iman kita percaya kepada Kristus. 我们以信心来相信主耶稣， Kita berharap kepada janji-janjinya. 我们就是渴慕、期望他的应许。 Disitulah ada sukacita yang melingkupi hati kita. 这样子的话，我们的心里是充满上帝所赐给我们的喜乐。 Nah saudara, pengharapan seperti inilah yang kemudian membuat kita tetap semangat untuk menatap dan menjalani hari-hari ke depan kita. 是这样的期望，这样的盼望，让我们能够继续往前，在我们的生活当中继续的走。 Membuat kita semangat untuk berkarya, melakukan segala sesuatu, dan masih banyak hal yang bisa kita lakukan untuk semakin maju dan semakin maju di dalam Tuhan. 让我们能够继续不断的热心，在我们的生活当中，不断的在神里面，我们能够成为一个有成长的人。 Pengharapan seperti inilah yang membukakan bagi kita apa yang masih dapat kita lakukan untuk dapat memuliakan nama Tuhan pada hari-hari ke depan kita. 在这样指望的当中呢，让我们继续的知道我们要如何在我们生活当中来做，让我们的生命是有益的。 Saudara, sebuah kisah seorang kulit hitam perempuan bernama Harriet Tubman. 弟兄姐妹，有一个就是女生，就是黑人的女生，她叫 Harriet Tubman。 Dia seorang yang sangat berani sekali, dia seorang pejuang untuk kebebasan kehidupan. 她是非常勇敢的一个人，她是为这个生活自由而奋斗的一个人。 Saudara, ia dilahirkan di Amerika sebagai keturunan Afrika yang menjadi budak. 弟兄姐妹，她是生于美国，可是她就是非洲人，成为奴隶的这个后裔。 Neneknya diangkut dari Afrika ke Amerika untuk dijadikan budak. 她的祖母呢是从非洲被带到美国，成为一个奴隶。 Dan kalau saudara menjadi budak pada saat itu kisahnya, pada situasi saat itu, maka semua anak-anaknya juga adalah budak. 如果当时呢，你身为一个奴隶的话，所以呢，你下一代呢，仍然就是以这个奴隶的身份。 Siapa mau dilahirkan dalam keluarga budak, saudara? 有谁愿意就是生在一个为奴隶的一个家庭呢？ Apa artinya hidup menjadi seorang budak? 身为一个奴隶的生活有何意义呢？ Ada harapan apa dan cita-cita apa dilahirkan dari menjadi seorang budak?
在被升为一个奴隶的话，有怎么样的一个期望，或者有怎么样的一个未来呢？ Ada sukacita apa untuk menjalani hari-hari dilahirkan menjadi seorang budak? 身为一个奴隶，在他的生活中，他能够经历到怎么样的喜乐呢？ Saudara, menjadi budak artinya dia sendiri tidak punya hak atas diri dia sendiri. 所以呢，他身为一个奴隶的话，他并没有有自己的自己在身上的所有的权利。 Bosnya atau tuannya itulah yang punya hak atas hidup dia. 所以呢，是他的主人拥有他的这个一生。 Nah, Harriet ini hidup pada masa gerakan kebangunan rohani Metodis itu sedang melanda Amerika Serikat. 这位 Harriet 他是活在一个卫理公会的这个复兴的一个时代一个时期。 Saudara, itulah penghiburan dia untuk menjalani hari-hari dia. 弟兄姐妹，这就是他过生活的所带给他的一个喜乐。 Ia mengalami perjumpaan secara pribadi, dia menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya pribadi. 他就是已经在那个时期接受了主耶稣成为他的个人救主。 Dan itulah yang membuat dia berpengharapan, saudara. 所以呢，这是他的指望。 Dia tidak putus asa, dia berbeda dengan para budak-budak dan kaum keluarga dia yang lain. Dia punya mimpi, dia punya pengharapan. Dia menjalani hari-hari dia dengan penuh dengan keberanian dan sukacita. 他是有一个盼望、有指望的人，他并没有以其他的他的家人或者他的其他的这个奴隶的这个情形一样，他是有他的盼望，他所要达到的他的一个梦想。 Saudara, suatu ketika tuannya meninggal dunia. 弟兄姐妹，有一次呢，他的主人过世， Janda dari tuannya ini ingin menjual dia kepada orang lain. 所以他主人的这个妻子呢，想把他卖给别人。 Sudah negosiasi dan sudah deal, saudara. 他们已经讲好了， Itu artinya dia harus berpisah dari keluarga-keluarga dia yang ada di tempat itu sekarang. 就是说呢，他必须要跟他在那边的家人跟他们分离。 Suatu ketika dia bermimpi. 有一次呢，他做了一个梦， Dia terbang, saudara, dengan bebas. 他的梦中，他就很自由的飞翔。 Saudara, ketika itulah dia punya keberanian. Pada malam-malam, saudara, dia kabur dari tempat itu. 所以他鼓起他的勇气，所以在晚上的时候他就逃跑。 Dia berjalan terus menelusuri semua padang belantara, saudara, sejauh kira-kira 250 km. Dia berlari terus. 所以呢，他在一个250公里的一个行程，不断的在那边走，那边跑。 Dari Maryland sampai ke Pennsylvania. 他从 Maryland 走到这个 Pennsylvania。 Dari Pennsylvania sudah dekat perbatasan dengan Kanada, saudara, di utara. Pennsylvania 在北部，就是以加拿大的这个边界。 Saudara, ternyata di tempat baru dia mendapat sebuah lokasi dan dia bisa tinggal di situ. 弟兄姐妹，在他这个新的地方呢，他能够在那里居住。 Tetapi pikirannya kembali kepada teman-temannya, keluarga dia yang dia tinggal di Maryland. 可是呢，他在想起他所留下的在 Maryland 的那些家人、那些亲戚， Apa yang dia lakukan, saudara? 他做什么呢？ Dia kembali lagi. 他再回到那个原来的地方， Dan dengan sembunyi-sembunyi dia bawa lagi semua, kira-kira ada 10-an, belasan orang untuk jalan. Dia katakan, aku ada tempat di situ. Ayo ikut saya aja, jangan jadi budak lagi di sini. Ayo ikut saya, ke sana ada tempat bagi kamu semua. 他就偷偷的就是把那些人带去。他说那边有一个新的地方，你们不要再成为奴隶。 Dia bawa ke sana. 他就把那些人带到他所居住的这个新的地方。 Saudara tahu berapa kali dia bolak-balik? 你们知道他这样来回多少次呢？ Dia bolak-balik 13 kali, saudara. 他这样的来回来去13次。 Tentu tidak terus-menerus, tapi total dalam hidupnya dia bolak-balik 13 kali. 所以在他的一生当中呢，他有13次之多的来回在这两个地方来带他们出去。 Dan dia membebaskan lebih dari 700 budak. 他释放了大概有700多位的这个奴隶， Sehingga dia disebut oleh orang-orang Amerika The Black Moses.
所以呢，美国人称他为黑摩西， Musa berkulit hitam 就是黑皮肤的摩西， membebaskan para budak. 就是释放了那些奴隶。 Saudara, ini perjuangan yang tidak mudah. Dia hampir ditangkap, dia dikejar orang-orang kulit putih, dia loncat ke sungai dan seterusnya. Saudara, perjuangan yang begitu sulit, dia terus lakukan itu. 弟兄姐妹，这个是一个不简单的一些的奋斗，因为他也是会被逮捕，他也是会被抓住，有许多的困难，他必须面对。 Kisah hidupnya menjadi sebuah gambaran, di dalam Tuhan ada pengharapan, di dalam Tuhan ada masa depan. 所以他的生命的故事告诉我们，在这个主里面是有指望，在主里面是有盼望的。 Dia terus berjuang, dia sebagai salah satu tokoh pejuang, akhirnya di Amerika Serikat itu diputuskan untuk abolismen, ya, penghentian praktek perbudakan di Amerika Serikat. 所以呢，他继续不断的奋斗呢，到最后呢，美国就是决定了，他们就是把这个奴隶的这个制度把它取消。 Saudara, kalimat yang sangat indah yang dia terus katakan waktu dia kembali ke tempat para budak-budak itu ada, dia katakan, aku sudah menyediakan tempat bagimu. 他对那些奴隶所说的一句话就是：“我正在为你们预备一个地方。” Saudara, ini adalah kalimat Tuhan Yesus dari Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang kedua. Aku pergi ke sebuah tempat untuk menyediakan tempat bagimu. 弟兄姐妹，这句话也是主耶稣在约翰福音14章第2节所说的：“我去是为你们预备地方。” Jadi kesaksian hidup ini sudah menjadi sebuah film yang didokumentasikan. Saudara bisa menyaksikan di salah satu media online. 这个故事的这个见证呢，已经有拍成为电影，所以你们可以在一些的这个网站那边所看到这一部影片。 Doa saya di tahun yang baru, saudara, kita terus menjalani hari-hari dengan penuh sukacita dan pengharapan. 弟兄姐妹，但愿我们在新的一年，我的祷告就是我们充满喜乐和盼望过我们的生活。 Seperti tercatat dalam Roma 15 ayat yang ke-13, semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera di dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah di dalam pengharapan. 罗马书15章13节告诉我们：但愿使人有盼望的神，因信将诸般的喜乐平安充满你们的心，使你们接着圣灵的能力大有盼望。 Saudara, selanjutnya bagaimana caranya kita bisa mempertahankan sukacita kita, pengharapan kita kepada Tuhan? 弟兄姐妹，我们要如何的保持我们的喜乐，我们对神的盼望？ Dua hal yang Paulus katakan kemudian. 接下来呢，保罗再继续讲2句话， Yang pertama, sabar di dalam kesesakan. 就是在患难中要忍耐， Yang kedua, bertekun terus di dalam doa. 就是要祷告，要恒切。 Saudara, menjalani hidup yang tidak mudah, kita harus berlatih terus kesabaran kita. 弟兄姐妹，在这个不简单的生活中，我们要必须不断的在这个祷告中的这个操练。 Kesabaran adalah bukti kita percaya rencana Tuhan indah dan waktu Tuhan yang terbaik. 所以在我们的困难当中，我们要有耐心，我们要忍耐，我们要等待上帝的时间是最适合的。 Seperti Yusuf selalu berpikir ada kebaikan Tuhan. Walaupun dia harus dijual, dia dibuang, dia dipenjara, dia difitnah. Selalu ada kebaikan Tuhan di dalamnya. Dan dia sabar di dalam kesesakan. 就是忍耐这个方面，我们看到这个在约瑟的这个生命当中，虽然呢他经历许多的困难，他看一切都是好的，不管他被抓了，他被这个监禁，无论他受到很多的痛苦，可是他知道这一切都是给他带来好处。 Seperti Rasul Paulus ketika di dalam pelayanan dan kehidupannya dia mengalami berbagai aniaya dan kesulitan hidup. 就好像使徒保罗在他的这个服事的当中呢，他经历许多的困难，许多的这个迫害。 Dia sendiri tidak tahu bagaimana dia tahan menghadapi itu semua. 他自己也不知道他如何来承受这一切的困难。 Tetapi dalam salah satu suratnya dia menulis, ternyata bahwa kekuatan yang berlimpah-limpah itu datangnya dari Tuhan. 在他的书信当中，他有写到，原来呢这些的能力的这个丰盛的能力是来自于神。 Saudara,
sabar kalau kita sedang menghadapi pergumulan-pergumulan hidup, di dalam kesesakan-kesesakan yang Tuhan izinkan terjadi, sabar. 弟兄姐妹，在我们的生活当中遇到一些的困难、一些的挣扎、一些的挑战的时候，让我们能够在主里面坚持，我们要忍耐。 Dunia yang kita jalani ini dunia yang berjalan dengan cepat dan tidak sabaran, saudara. 我们所过的这个世界呢，是非常的快速的。 Kita sering didesak untuk mengambil keputusan cepat, kita sering didesak untuk marah dengan cepat, kita sering didesak untuk berkata-kata dengan cepat, saudara. Kita sering tergoda untuk jatuh dalam dosa dengan cepat juga. 我们常常呢被要求要很快的做决定，我们也常常很快的生气，我们很快就是堕落在这个罪恶里面。 Mari kita berlatih tekun di dalam kesabaran. 弟兄妹，让我们能够在患难中呢，能够仍然的有耐心。 Ketika kita tidak tahu apa yang harus kita lakukan, 当我们不知道要做什么的时候， maka Rasul Paulus berkata, bertekunlah dalam doa. 所以使徒保罗说，你要祷告就是要恒心。 Hanya orang yang punya hubungan dekat dengan Tuhan yang dapat memiliki sukacita dan mengerti rencana-rencana Tuhan. 只有与上帝有这个密切关系的人，他能够在主里面喜乐，他能够知道上帝的旨意为何。 Dalam doa yang terus-menerus disiplin kita lakukan, penting untuk menjaga hidup kita terus di dalam jalannya Tuhan. 所以呢，我们在不断的恒切祷告，我们能够有一个属灵的这个激励的时候，我们仍然行在主的道路里面。 Ketika Tuhan Yesus berkata di dalam Yohanes pasal yang ke-15, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. 当这个主耶稣在这个约翰福音第15章说：“我是葡萄树，你们是枝子”的时候， Bagaimana Dia hidup di dalam kita, kita hidup di dalam Dia. 他在我们里面，我们也在他里面。 Sampai ayat yang ke-11 Tuhan Yesus berkata, semua aku katakan kepadamu supaya sukacitaku ada di dalam kamu dan sukacitamu menjadi penuh. 所以在11节的时候，他说：“这些事我已经对你们说了，是要叫我的喜乐存在你们心里，并叫你们的喜乐可以满足。” Hanya orang yang dekat dengan Tuhan yang dapat merasakan sukacita yang sejati itu, saudara. 只有亲近主的人，能够感受到、经历到这个真正的喜乐。 Hanya orang yang dekat dengan Tuhan yang dapat menatap hari-hari depan dengan penuh pengharapan. 只有亲近主的人，能够充满盼望的来面对他的前面的道路，面对他的未来。 Saya berdoa di tahun 2025 ini, saudara, setiap kita boleh menjalani hari-hari kita dengan penuh sukacita dan pengharapan. 我祷告，但愿我们在这个2025年，我们以喜乐的心、以盼望的心来过我们的日子。 Amin. Mari kita 我 berdoa. 们祷告， Kami bersyukur untuk firman-Mu ya Tuhan. 天父，我们为你的话语来感谢。 Kami boleh diarahkan kembali mata pikiran rohani kami untuk menatap dan berharap kepada Engkau saja. 你再次的指引我们，让我们的眼目能够单单的依靠、仰望你。 Karena Engkaulah sumber segala berkat, baik itu berkat rohani maupun segala berkat jasmani. 因为你是一切祝福的泉源，不管在我们属灵方面的祝福，或者在我们的生活当中的祝福。 Biarlah kami boleh terus bersukacita menjalani hari-hari ke depan kami, ya Bapa. 让我们能够以喜乐的心，充满喜乐的心来度过我们前面的日子。 Mohon Roh-Mu yang kudus terus menuntun dan beserta di dalam kehidupan kami. 求圣灵不断的引领、带领我们的生活。 Dan sebentar kalau kami akan berbagian dalam meja perjamuan kudus-Mu. 接下来呢，我们要领受圣餐。 Kiranya Tuhan Engkau mengampunilah segala dosa dan kesalahan kami. 求主你饶恕我们一切的罪恶和过犯。 Kami sungguh tidak layak ya Tuhan. 主啊，我们实在是不配的， Tapi atas anugerah-Mu 可是因为神你的恩典， dan atas perintah-Mu, 因为主你的指令， kami akan berbagian di dalam perjamuan kudus untuk memperingati karya penembusan-Mu di dalam hidup kami. 我们在这个圣餐里面有份，来纪念主你在我们的生命当中的伟大的作为，你的救赎。
Kami bersyukur dan berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. 我们祷告、感恩，奉靠主耶稣的名， Amin. 阿门。